scanner di Forex Factory ni kita dapat lihat USD untuk pair Forex. USD nampaknya gaya strong, nampak gayanya strong lah. Dan kalau tengok tuan-tuan, dia punya Euro USD ni dia sudah parking dekat kawasan base, dia tengah buat base kat sini. Adakah dia nak reverse ataupun dia nak turun balik, ini kita kena tunggu market bergerak dulu. Dan kalau ikutkan market untuk Euro USD, dia bergerak sebanyak negatif 1.64% banding dengan semalam. Dan GU pula juga negatif 1.68%. Menunjukkan USD tengah strong lah ni. Dan untuk UJ dia sideways negatif 0.08, menunjukkan JPY pun sama kuat dengan USD. Ini yang maksud dia. Dan untuk U-Shave kita dapat lihat orang dah jumpa investor jual CHF dan juga repo buy USD dengan kenaikan 0.52%. Untuk UCAD dia naik sebanyak berkurang 0.99%. Untuk AD USD dan jadi USD pasangan kembang, dan kita dapat lihat market dalam keadaan risk on. Depa pakai jual AUD dan jual NZD. Untuk GJ dia follow GU. Kita dapat lihat dia turun negatif 1.76%. Ini yang kita dapat lihat JPY mungkin lebih strong sikit daripada USD pada hari ini, sepanjang sesi pada hari ini. Dan untuk berita pula, pada semalam hari Rabu ada bank holiday untuk JPY dan ada high impact news untuk Kiwi dollar, New Zealand dollar. Dan 5.30 petang semalam ada news GBP. Dan pada hari ini ada 9 suku malam tadi ada BOE GBP punya news. Dan 11.30 malam tadi ada news untuk USD yang menunjukkan GDP, bacaan GDP je sama dengan bulan, dengan forecast iaitu 7.0. Dan kita lihat USD tengah pause sekejap. Employment claim juga nampaknya tak banyak berbeza daripada forecast, berkurang 1K USD. Dan kita tumpu pada esok 9.30 malam untuk news trader. Pada pukul 11.30 malam ada core PCE price index, di mana sekiranya price ini bacaan yang keluar positif lebih daripada forecast, USD mungkin akan sambung bullish. Manakala untuk sekiranya dia tak jadi negatif tak strong, dia akan lemah pula lah. Itu cara baca dia. Dan kena news ni kita kena lihat, terutamanya pada pagi ni kita dapat lihat ada berita perang, high impact news. Ukraine is being hit by second wave of missile strike. Ini baru 3 jam lepas. So kalau tuan-tuan perasan dekat Forex Factory ni ada news saja pasal perang, gold akan terbang. Dan mungkin USD akan, sebab USD pun akan terbang lah, USD pun akan kuat. Untuk currency kuat, tapi untuk gold dapat pakai beli gold, dia hedging kat situ. Kita tengok banyak news ni semua ni pasal perang. Ini yang kita nak berhati-hati sepanjang perang, sepanjang tempoh peperangan ni. Memang tengah volatile, sekejap dia boleh naik, sekejap dia boleh turun. Sebelum kita tengok gold, tengok pair lain, indeks dolar, kita akan pas ke C4F untuk buat bacaan pair mana yang kuat pada malam ni. Terima kasih Alright, untuk pasal kita akan tengok currency strength tu, dia menggunakan Finviz ni, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau depan laptop boleh buka je finviz.com, boleh tengok sama-sama. So finviz.com ni tuan-tuan kena baca masa waktu time sekarang lah. In case ada news apa-apa dia akan berubah serta-merta. Okay, jadi tuan-tuan kena berhati-hati juga lah. Okay, untuk scalping trader boleh pakai yang ni lah. Okay. Alright, so untuk currency strength kita boleh lihat sekarang sangat-sangat kuat kekuatan USD tu sebatang kan. Kita lihat negatif 1.38%, lebih daripada negatif 0.5. banyak mana tu. Permasa USD memang betul-betul gila-gila kuat sekarang. Masa time 1.13 point tu dia boleh melonjak sampai 1.1147 untuk euro USD. Jadi tuan-tuan sekarang ni pergerakan dia dah sampai ke tahap support, dan mungkin juga dengan news USD yang masih menguat, mungkin juga dia boleh break support tersebut. Okay, tak apa, kita akan lihat. So sekarang USD memang betul-betul kuat
GBP USD pun dengan negatif 1.44%. Memang dahsyat tu kalau ada news besar macam peperangan memang akan jadi macam ni lah. Tuan boleh lihat dia sudah break point 1.34 dan sekarang pada point 1.3342 dan kalau kata dia close dengan keadaan macam tu, dia sudah break level 100% ataupun level support yang di bawah, maka dia boleh turun lagi tuan. Dia boleh turun lagi ke bawah. USD JPY sebab apa jadi macam tu? Sebab JPY pun semakin kuat dia sebab baca news tadi. So dia balance tuan-tuan, dia sangat kuat. So USD dengan JPY ni orang kata dalam keadaan yang timbang tara. Okey, kalau tuan-tuan lihat ada dominant candle situ, dia belum boleh break ke atas lagi. Okey, bermaksud kalau dia boleh break close dengan body break dominant candle, maka dia boleh naik ke atas lagi. USD akan lagi kuat pada JPY. Tapi sekarang JPY pun kuat, tu di timbang tara. Sama ada masih bermain di dalam dominant candle ataupun salah satu akan break. So kita akan lihat. Okey, minyak tuan-tuan. Minyak positif 7.65%. Sangat-sangat kuat tuan-tuan. Sangat-sangat kuat. Okey. Bermaksud minyak mungkin akan naik lagi. Tuan-tuan. Okey. So USD CAD positif 0.76% juga sangat kuat sebab melebihi 0.5. Kalau tuan-tuan lihat di situ sekarang berada pada point 1.2829 itu iaitu point candle kapit kat sebelah tu. Iaitu key point, key level. Okey, maksud level tu sangat kuat. Kalau dia close dengan body melebihi key level, maka dia boleh naik lagi sampai ke resisten yang berada di atas, iaitu pada level 1.295. Lebih kurang macam tu, dia boleh naik lagi. USD CHF juga USD sangat kuat dengan positif 0.55%. Kalau dia close dengan body bermaksud dia boleh naik lagi sampai ke level 0.93. AUD USD juga kuat dengan negatif 1.20 di mana sebatang candle yang ditunggu tu boleh tapau 3 candle bullish yang sebelumnya. Sekiranya dia close dengan keadaan macam tu, maka USD boleh turun lagi untuk capai level 0.7050. Untuk gold sekarang macam seperti kata orang bakat beli gold, jadi gold tengah naik mendadak habis peperangan, gold akan naik. So positif 2.49%. Bermaksud sebatang dia naik punya tinggi, insya-Allah dia boleh naik lagi tuan-tuan sekiranya peperangan masih berlaku, insya-Allah gold akan naik dan naik. Okey. NZD USD. So USD sangat kuat iaitu 1.37% sama dengan Euro USD tadi. Okey, di mana penurunan satu candle yang bearish tu tapau habis 3, 4, 5 candle tuan-tuan. Kalau dia close tu tuan-tuan, dia boleh continue lagi sampai 0.66 dan mungkin juga boleh teruskan lagi 0.655. Okey, Euro GBP positif 0.13. Bermaksud ialah dia benda Euro GBP ni consolidate tuan-tuan. Maknanya dia tak kuat, tak lemah. So berada dalam keadaan mungkin level yang dia akan main naik turun itu 0.84, 0.83 ke 0.84. Dia akan bermain di situ buat sementara waktu. Okey, GJ negatif 1.42%. Betul, JPY tengah kuat sekarang ni. Pada news tadi, JPY tengah kuat dengan negatif 1.42%. Satu candle tapau habis. Tuan lihat satu candle tu Allah tapau sampai ke kawasan support yang berada 153.54 sekarang ni. Support itu support yang sangat kuat. Sekiranya dia close dengan body dan boleh break support tersebut, maka dia akan continue sehingga ke point 150.00. Bitcoin juga naik tuan-tuan, positif 0.81%. Itu untuk Bitcoin untuk positif 0.81%, walaupun lebih dari 0.5, dia dikatakan tidak kekuatan dia kuat naik tetapi tidak terlalu kuat tetapi boleh dikonsiderkan juga sebab apa? Di sebelum Bitcoin tu dia ada satu dominant candle bearish yang sangat-sangat kuat. Okay, kemungkinan untuk dia nak naik tu ada sebab apa? Dia dah sampai ke kawasan support yang dia berada di bawah. Kemungkinan untuk dia nak turun pun boleh jadi. Tetapi sekarang ni tuan-tuan untuk Bitcoin consider untuk buy dulu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sekarang kekuatan Bitcoin melebihi USD. Sedikit tuan-tuan, kemungkinan besar USD akan menjadi lebih kuat dan kemungkinan besar boleh juga break di kawasan support. Semuanya kena berhati-hati. Okay, untuk currency tuan-tuan tengok USD sekarang paling kuat sebab apa? USD paling kuat tu pun tak berapa nak kata kuat sangat pun. Sebenarnya nak kata dia terus semua ni kira benda tak balance ni, tak stabil tu. Tak ada langsung yang hijau So USD JPY itu pegang yang paling kuat lah. Yang lain diikuti oleh CHF, CAD, apa nama GBP dengan NZD lah. Euro, GBP, NZD. Okey, itu tuan-tuan boleh refer dekat sini. Selagi mana peperangan berlaku, yang pair melibatkan USD akan ada efek dia. So kena berhati-hati.
Okey, Sifat. Terima kasih. Itu saja. Okay, terima kasih CFOS atas analisa yang diberi. Jadi setelah selesai bacaan yang krisis stream itu yang diberi oleh CFOF, kita akan bersama-sama tengok indeks dolar, macam mana pergerakan indeks dolar pada malam ni, tuan-tuan. So indeks dolar kita dapat lihat pada hari Selasa lepas price consolidate, tapi kita jangkakan price tu turun. Dia memang ikut kita punya pemahaman, dia naik dia turun, tapi dia turun tu dia tak ada mampu buat lower low. Dan apa yang berlaku pada pagi tadi lah, pada 23 Februari 11 semalam dia terus buat kenaikan dan terus naik mencanak pada hari ini sambung pukul 10 tadi terus sambung buat sebab ada berita mengenai peperangan tadi, dia terus mencanak naik sampai lah ni tak ada jumpa jalan patah balik. Okey, kat 100 lebih pip. So sekarang ni downtrend dah tak valid. Apa kita sedang tengok, kita cuba fokus price untuk buat high ataupun price untuk di uptrend. Jadi apabila price tengah buat trend, kita biasanya tunggu pullback. Tetapi di dalam kes peperangan ni macam-macam boleh jadi, mungkin market volatile. Jadi price sebenarnya di H4 ni dia sudah sampai di kawasan previous high. So previous high kat sini anytime dia boleh patah balik sebab ini dia nak jadi, orang kata apa, sebab dia nak buat double top mungkin kat sini, dan kita kena berhati-hati kalau dia buat breakout ke atas. Jadi untuk indeks dolar di H4 ni price masih belum close. Candle H4 ni dengan bagi sejam 32 minit lagi, dan level yang paling kuat ni sekiranya dia mampu break ke atas, dia USD akan kembali buat bullish. Bullish sampai ke mungkin dia akan cuba resistance tu 102 lah pada sebelum ni. So untuk indeks dolar H4 ni memang kita nampak dia tengah kuat indeks dolar. Memang tak boleh buat apa, tengah kuat. Dan untuk sell kat sekarang ni saya tak recommend lagi untuk cari setup sell indeks dolar, disebabkan kita tak jumpa lagi pattern. Macam kat sini dia keluar pattern hand and shoulder. Tuan-tuan nampak hand and shoulder kat sini, di time frame lebih kecil, tuan-tuan boleh zoom lah. Macam kat belakang ni baru kita dapatkan setup sell. Okey, ni bentuk hand and shoulder dia M15. Dia buat hand and shoulder dan price turun jauh. Jadi kat atas ni kita tunggu price untuk buat sedikit pergerakan yang lebih kukuh lah sebelum kita bagi signal sell. Sekarang ni saya memang tak galakkan trade lagi. Ada kemungkinan untuk dia break high disebabkan oleh market tengah volatile ni. Baik, jadi di daily memang kita tengok sebatang pergerakan yang tak logik. Memang apa-apa pun boleh jadi dalam financial trading ni disebabkan oleh news yang fundamental macam peperangan. Ini yang kita tak mau dengar lah pasal peperangan. Untuk terutama kepada gold trader yang tengah sell tu ramai yang floating. Jadi kita nak cuba elakkan inilah, kalau boleh siapa yang beli cut loss tu cuba set up untuk cut loss. Sebab memang market tengah volatile. Jadi sebenarnya kita akan lihat gold. Tuan-tuan sekalian ada sebarang pair tuan-tuan nak kita buat analisa bersama, tuan-tuan boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah kami akan cuba buat lebih baik untuk layan tengok setup tuan-tuan sekali kita buat bersama. Dan untuk gold di daily pada semalam dia sudah buat base yang mana kita dapat lihat dia sudah break previous high. So pada hari ni kita sebenarnya jangkakan dia untuk buat pullback, tapi disebabkan oleh news tadi dia terus buat kenaikan drop. Dia tak ada buat shadow pun pada pagi tadi, tak ada shadow, dan dia terus press pergi naik. Dan untuk buy sekarang ni bagi saya memang sangat-sangat risiko. Kita tak tahu nak letak stop loss kat mana. Biasanya kalau saya nak entry, saya akan letak stop loss. Kalau saya buy lah ni, saya tak tahu macam mana saya letak stop loss. Okay, dan price pada untuk dia berlaku rejection ni sebab dia sudah sampai ke area ini, orang kata area supply di atas. Supply demand trader dia faham kenapa berlaku rejection area sini, sebab ini sini ada shadow di daily, dan di shadow ni apabila dia touch kali pertama dia reject, kali kedua, dan ini berapa lama dia tak touch,
yang tasyik takhir kemudian kalau tasyik ketiga biasanya dia mampu boleh, tapi apabila dia masuk pertama kali dia boleh reject dulu. Ini yang rejection kita sudah nampak. So di H4 ini kita nampak cubaan untuk set up jadi sel, tapi di H4 saya kena tunggu lagi 3 jam 3 jam setengah untuk price dia turun. Okay, kalau keluar Engulfing kita boleh sell sebab apa? Sebab ini adalah di kawasan resistance dan TP kita tak jauh sebab ini pullback trading. Better kita tunggu setup buy. So kadang-kadang dia turun tak habis dia sambung naik macam ni lah. Macam di area-area sini. Area sini dia turun tapi dia tak turun habis dan dia terus sambung naik. Kalau ikutkan sini dia boleh logik dia akan turun balik sampai sini. Kalau ikutkan supply demand trader. Supply demand trader dia boleh patah balik kat sini dan terus break. Tapi ni case ni tak jadi, dia buat base kat sini dan dia terus sambung buat kenaikan. Ini saya tak ni apa, kalau price tu memang dia nak buat breakout, dia akan breakout macam ni lah. Okey, tuan-tuan kena berhati-hati dalam trading. Sekarang tuan-tuan nampak market tengah uptrend macam ni. Okey, sekali dan kita tunggu price untuk consolidate di area sini sebelum dia buat, kita tengok dia buat keputusan untuk naik ataupun untuk turun lagi untuk gold. Dan fair level kecil memang kita dapat sedikit rejection tapi masih belum break lagi. Dan di H1, so H1 kalau tuan-tuan nak trading H1, tuan-tuan nampak dia dominan kat sini kan. Tuan-tuan marking dulu lagi setengah jam. Ada di H1 ni kalau mampu close dengan candle sell body di luar kotak yang kita tandakan ni, tuan-tuan boleh terus instant sell. Sebab apa? First dia reject di kawasan demand, kawasan supply di time frame besar, iaitu di time frame daily. Dan yang kedua dia buat berlaku breakout di candle ni candle mother candle. Dan next price kita boleh target at least sampai sini dulu, 19.39. Tak boleh nak sell lama disebabkan oleh price yang berada tengah volatile. Lagi setengah jam macam-macam boleh jadi. Kita kena berhati-hati terutama kalau dia buat shadow kat dalam ni, maksudnya setup sell ni tak valid. Jadi pukul 11 nanti kita akan revise balik adakah setup sell ni masih lagi valid untuk kita bagi signal instant sell pada pukul 11 malam nanti. Okey, so ni saya akan pass balik ke C4F untuk sambung buat analisa beliau. Beliau ada pair untuk dikongsikan. Okey, terima kasih C4F untuk apa ni indeks dolar dan juga bacaan yang apa ni untuk indeks dolar tadi. Okey, so saya akan sambung untuk paper yang mungkin kita boleh bincangkan bersama, insya-Allah. Okey, sekejap saya share screen dulu. Okey tuan-tuan. So tuan-tuan kita tengok apa USD punya pair sekarang ni memang efek kebanyakan USD punya currency efek kebanyakan punya pair yang melibatkan USD. Jadi tuan-tuan untuk yang trader-trader di luar sana, pastikan tuan-tuan untuk keadaan macam ni kita tak boleh ni, pasti kena letak stop loss ni tuan-tuan, kena letak stop loss. In case jadi apa-apa yang tidak terduga, dia pull back ataupun macam mana, so at least kita hanya rugi berdasarkan apa yang kita mampu tahan. Stop loss maknanya kita boleh tahan, boleh rugi, tak tu saja. Kalau tuan-tuan tak letak stop loss, kemungkinan besar boleh hilang semua account tuan-tuan. Dalam account. Okay. So untuk saya nak buat pair yang berkaitan dengan USD jugalah sebab ada USD, so kita letak stop loss. So kita buat dulu AUD USD. Tuan-tuan boleh lihat dia di H4 sekalipun dia turun macam tu tuan-tuan. Dia turun dahsyat disebabkan USD ada new. So dia turun. Kalau tuan-tuan lihat di sini sekali lalu kita tarik trendline pun dia sudah melepasi trendline dan kemungkinan juga dia akan turun lagi, kemungkinan sangat. Sebab apa? Ini adalah correction wave ke atas, dia akan bentuk inflasi semua dan inflasi dia tu sudah nampak dan sudah break pun sebenarnya kalau kita pasal. Okay, cuma tunggu dia nak pull back dan turun lagi. Okay, selalunya macam tu lah kalau kita baca dari segi macam ni. Okay, untuk keadaan macam ni tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak tentukan kadar penurunan dia boleh sampai ke mana lagi? So kita boleh tandakan macam ni. Kita boleh tengok Fibo, buka saja. Dia sudah hampir ke 50%.
Bermaksud 50% ni mungkin level dia untuk dia pull back, untuk patah balik. Okey, dia patah balik sementara sebelum dia membuat penurunan lagi. Okay, selalunya macam tu. Alright. Okay. So di level 50%, selalunya dia akan jadi macam tu. So jadi tuan-tuan kena kenal pasti level support resistance dia yang berada, kalau tuan-tuan pasang yang kita cari yang berada di level-level FIBO. Jadi level-level FIBO supaya kita faham kemungkinan besar area mana yang dia akan cuba patah balik. Okey. So di sini kita dapat kenal pasti satu area di sini 61.8%. Okey. Dan juga kalau kita tengok di sini jauh susah juga nak sampai ke area sini. So kita ambil key level yang logik, iaitu di level yang macam tu. Alright. So pergerakan dia insya-Allah tuan dia akan turun sampai 50%. Dan dia akan patah balik untuk test balik. Macam biasalah dia akan pull back SOP trend line dan insya-Allah dia akan cuba turun. Turun ke mana tuan-tuan? Saya tanda dulu area-area yang boleh tuan-tuan jadikan sebagai panduan. Boleh jadikan sebagai panduan. Alright. So macam mana kita nak tahu buka balik kepada line chart? Kita tandakan balik dia punya level apa ni? Level key point So key point punya level tuan-tuan boleh matchingkan dengan FIBO. Alright. So macam mana tuan-tuan nak cari key point yang logik adalah tuan-tuan lihat dekat sini. Ini ada satu kawasan di mana kawasan ni merupakan key point yang logik untuk dia sampai. Okey, key point ni juga yang ni pun sama. 23 pun boleh sampai. So tak apa, tuan-tuan setiap level FIBO ni tuan-tuan buat break even BE sebab level ni adalah level yang kuat. Level yang kuat untuk jadikan sebagai key point. Okey, dan insya-Allah kalau dia patah balik level 50% ni insya-Allah level yang dia sampai. So ini level key point yang tuan-tuan kena faham. Jadi level ni ini level yang betul-betul kuat dan insya-Allah dia akan sampai. Sekejap, saya bagi satu tanda yang okey, ini level key point yang kalau dia patah balik 50% memang dia akan touch. And then level ini insya-Allah yang akan dia touch. Okay. So kalau nak entry untuk nak entry sesiapa yang ada money management yang cukup boleh tahan stop loss di atas ni, boleh entry sekarang pun tak apalah. Kalau siapa nak entry sekarang boleh sebab dia nak akan pullback dia. So pullback dia contohnya pada trend line kan, trend line pullback dia selalunya berlaku di atas level trend line ataupun di level key point level. Okay, jadi untuk siapa-siapa yang nak entry untuk short position, tunggu dia patah balik pun boleh. Kalau siapa yang ada money management yang cukup boleh entry sekarang. Okey, kena jaga tuan-tuan. So sampai sini level dia. Sampai level sini, tuan-tuan boleh letak TP. BE macam saya beritahu setiap level tu dan stop loss tuan-tuan pastikan dia berada di atas trend line lebih selamat. Okey, di atas di area sini. Ratio pun cantik. Kalau siapa yang kurang money management yang kuat, dia boleh sikit pada ekor sebelum ni. Okey. Dia boleh entry tunggu pullback dulu. Bila pullback nampak ni, dia dalam bentuk pullback kan. Dia akan bentuk pullback sama ada di center sini ke area sini ataupun paling tinggi pun dia akan bentuk pullback di area trend line. Tuan-tuan atas sikit lebih sama. Okey, ke area trend line dia akan pullback dan insya-Allah dia akan turun balik. Insya-Allah. Okey, insya-Allah dia akan turun balik. Tu tuan-tuan standby untuk yang ni yang saya bagi tahu ni. Insya-Allah benda ni boleh katakan kalau ikut news yang kita terima, benda ni akan berlaku sama ada dia terus turun ataupun dia akan patah balik. Ni area. Kalau siapa yang ada money management cukup, takut terlepas entry, boleh entry sekarang, tak stop loss macam saya bagi tahu tadi. Stop loss di level ini, di level 0.31920 dan TP tuan-tuan di 0.69682. BE tuan-tuan di level-level FIBO yang telah saya plotkan. Alright? Okay. So untuk satu lagi AUD USD saya buat lagi satu pair. Alright. Okay, kita ambil GU tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tengok GU tu dia pergi macam tu tuan-tuan. Dahsyat betul ya. Dia sudah break level ni. Okay. Okay, bila tuan-tuan jadi macam ni, tuan-tuan boleh buat macam ni lah. Sama juga konsep dia. Kita tengok. Tandakan trend line dia. Dia sudah break trend line pun. Dan sekarang mungkin masa dia untuk pullback.
Boleh. Alright. Okay. So kita nak tanya tu saja. Okay, sekarang dia sudah break level trend line dan keluar satu candle macam ni. Jadi tuan-tuan, macam mana kita nak tahu? Dia mesti akan pull back dulu sebelum dia turun. Memang dia turun dahsyat ataupun dia turun lah, dia turun pun boleh jadi, tapi tak apa. Untuk yang nak selamat, kita kena cari pull back dulu. Kat mana dia akan pull back. Jadi tuan-tuan, apa yang perlu tuan-tuan buat adalah tuan-tuan tandakan kawasan macam ni. Kita buat Fibo untuk pastikan area mana yang dia akan pull back. Balik Fibo. Balik Fibo. Okay, so tuan-tuan boleh tandakan macam tu. Tarik belakang sikit. Alright. Okay, so kalau tuan-tuan perasan, dia sudah break pun. Level 50%. 50% maknanya level trend line lah, dia sudah break dengan body. Dan level 0.618% pun dia sudah break. Okay. Dan berkemungkinan besar untuk dia turun level ni tinggi. Lepas tu dia akan patah balik untuk level 0.68. Okay, keadaan dia akan jadi macam ni lah. InsyaAllah. Dia akan turun sampai sini. Sebab sini ada okay, sebelum kita nak tahu level mana, kita kena cari dulu kawasan support resistance mana yang paling hampir, yang paling valid yang kita boleh pastikan. Alright. So bila jadi keadaan macam ni, kita boleh tandakan kawasan support resistance yang valid. Jadi di sini memang valid lah. Tetapi dia sudah break. Okay, tuan-tuan faham, dia sudah break dengan body. Maka dia sangat logik, dia akan sampai 0.76. 0.76 ada tak level-level yang logik? Level-level yang boleh kita katakan dia sampai. Okay, ada tuan-tuan, ada dekat sebelah ni. Tak apa, kita convert dalam bentuk candle. Betul lihat dekat level ini ada tapi jauh, tapi boleh dijadikan sebagai point juga. Point untuk dia nak pull back, untuk dia nak patah balik sekejap, ataupun di sini adalah level yang paling solid, yang paling orang kata apa? Paling logik yang dia akan sampai, sebab support ni belum lagi ditest. Bahkan dia sudah break trend line dan bahkan correction wave kat atas, impulsif ke bawah sudah menunjukkan orang kata apa? Kita dah nampak dia punya trend tu. Jadi keadaan dia bila jadi macam ni, okey, apa yang boleh kita jangkaukan adalah okey, area yang saya bagi tahu tadi. Right, area sini. InsyaAllah tuan-tuan, dia akan turun untuk sampai sini. Okay, pergerakan dia tu masih kuat sebab kita nampak tadi sampai sini, dan dia akan patah balik ke sini ataupun ke 50% boleh jadi. Sini ataupun 50% tak kisah. Sini yang paling kuat sekali kita boleh perasan, dan dia akan teruskan ke 100%. Ataupun dia juga boleh straight ke 100% pun boleh. Dengan keadaan ni yang sangat kuat macam ni. Alright? Okay. So cara entry yang terbaik adalah tuan-tuan boleh, yang mana ada money management yang cukup, boleh terus entry sebab kita takut kita lost entry, rugi Okay, kalau siapa yang macam orang kata apa, dia sendiri tahu lah money management dia, okay, macam tak apa nak cukupi, tak boleh tahan kan, dia tunggu dulu pull back baru entry semula. Tunggu pull back baru entry. Saya bagi tahu balik lagi sekali. Jadi tuan-tuan nak tandakan di area mana stop loss, okay, tuan-tuan. Sekejap Tuan-tuan hanya perlu cari kawasan macam ni. Okay, so area sini adalah area yang sangat kuat sangat kuat untuk dia patah balik. Jadi stop loss kalau dia boleh break atas ni, maka bukan rezeki kita tuan-tuan, maka dia akan naik lagi atas. So tuan-tuan boleh letak dekat situ. Ataupun kalau tuan-tuan risau kan, boleh kan patah balik macam ni. Okey, tak apa, stop loss tak apa, biar lebih sikit pun tak ada masalah. Yang penting mesti ratio dia TP kita lagi tinggi pada stop loss. Okey, kalau tuan-tuan nak macam kata pemain, kalau kata dia patah balik tak ada rezeki kan, tuan-tuan boleh letak di level 0.618 pun tak ada masalah. Level ni pun dah cukup solid lah. Kalau kena stop loss lah, kalau tak kena dia akan turun sampai level 100. Itu dia cara dia. Okey, simple saja. Itu sajalah. Okay, baik. Terima kasih Super F. Banyak setup yang Super F share tadi. Menarik belakang. InsyaAllah. Jadi kita akan lihat minyak. Apa kabar minyak? Apa kabar minyak? Okay, lagi 15 minit kita nak close candle. Tapi pada hari ni kita dapat lihat minyak dia buat break high. Dan previous high adalah pada 94.63 dan hari ni dia buat high atas 99 dekat 100 USD per barrel. Jadi apa yang berlaku di H4 sekarang ada satu pullback sekejap. Mungkin dia akan turun balik ke area-area pernah berada di resistance sebelum ni. So area ni dia boleh jadi key level. Jadi apabila kita nak buy, kita tunggu pastikan ada rejection semula di area sini.
rejection saya nak tengok kat sini adalah mungkin double bottom ataupun bentuk head and shoulder, head and shoulder inverted, ataupun kadang-kadang tu dia boleh buat bentuk bullish flag. Saya nak lukis bullish flag nama tahu lukis bullish flag. So kadang-kadang nak buat bullish flag macam ni dan dia sambung turun. So ini beberapa tanda lah kita nak buat kenaikan. Standby saya di H4 ni mungkin dia sedang consolidate sebentar untuk buat pullback, tapi saya jangkakan dia akan tuan boleh letak buy limit lah di 93.14 dari 94 ni, letak buy limit dan insyaAllah dia boleh sampai dah price untuk buat higher high. Stop loss kita, kalau kita buat buy limit kat situ, kita boleh letak stop loss kita di bawah zone sini, tapi pastikan dia buat rejection dulu lah di time frame besar. So ini satu pullback. Kita tak tahu pullback ni akan turun sampai mana, jadi tak digalakkan trade pullback ni. Cuma saya galakkan sekiranya price dia reject balik key level ni, key level di H1 terutamanya. Di sini baru kita akan cuba cari setup untuk buy semula. H1 memang tak ada lagi setup. 30 minit memang berlaku satu breakout sell kat sini, dah buat base, dapat resistance ni kena sell tadi 12 minit. Sekali dia mampu close macam ni, tuan-tuan boleh instant sell minyak, dan kita boleh TP kita ke mana, seolah kita di atas kawasan base ke atas ni, TP kita dekat sini dah boleh 14.7. okey, kat sini ada candle kapit. Biasanya kat level candle kapit ni dia ada satu petanda untuk bank yang mana dia kena ambil equity kat sini, dia kena ambil buy order balik kat sini. Kat sini kita cuba cari setup buy pula. So kalau tuan pasang kat sini pernah jadi shadow dan ini pernah jadi base kecil di time frame 15. Kita buat base kejap dan ada candle kapit kat situ, dia akan sambung naik. So 15 cuba letak buy limit kat atas sikit supaya kita dapat win rate ratio cantik di sini lah. Alright. Sini kita dapat setup cantik sikit lah banding tadi. Alright. Kita cuba target di candle kapit ni sebab di sini dia biasanya dia akan buat pullback kejap. Sebab ini adalah tempat yang orang kata dia boleh buat minor pullback, ataupun kita boleh namakan tempat ni sebagai kawasan-kawasan demand. Misalnya kawasan demand tu dia ada buy order kat sini. Kalau tuan-tuan tengok volume trader, tuan-tuan akan faham lah kat mana akan ada dia punya tempat-tempat untuk pullback. Okay? Untuk scalping memang kita boleh set up sell lagi 15 minit, dia buat pullback kat sini, kita letak sell limit sebentar untuk dia buat pullback sebelum dia buat sambung turun kat sini lah. Alright. Kita akan lihat balik pada hasilnya, adakah setup kita ni mengena. Kalau tak kena tak apa, kita cari setup lain. Seterusnya saya bagi satu lagi pair yang kita scan dulu. So Euro USD saya tak tengok lagi. So pair Euro USD memang kita target sell dan alhamdulillah dia turun lah. So kita target sikit je sell kita hari tu, tak kena stop loss dan dia kena TP, alhamdulillah. Lepas kita buat balik. So di daily kita dapat lihat price sudah sampai ke previous low. So kat sini nak kata dia pullback, kita masih tak confident. Kalau tuan-tuan ada macam nak ambil risiko sikit boleh. Tuan-tuan boleh instant buy kat sini. Sebab apa? Kat sini tuan-tuan ambil TP 20-30 pip boleh lah. Sebab sini pernah jadi previous low dan kat sini biasanya masih ada buy demand buy kat sini ya. Okay, kat area sini nampak dah sampai dah pun, tuan-tuan boleh letak buy. Kalau ikutkan sini dia punya dalam 22 pip lah stop loss tuan-tuan. Target kita ke mana? Target kita dekat kawasan dia punya breakout. Sebab ini dia tak test balik pullback ni. So area-area sini kita boleh katakan dia akan buat pullback semula. So apa yang kita buat, apa yang saya tanda kat sini adalah satu kawasan support. Ini pernah jadi support dan resistance dia masih belum buat, sini jadi support. So area sini adalah satu kawasan yang saya memang syorkan untuk tuan-tuan buy. Cuma stop loss kita letak jauh sikit.
Kalau kena stop loss tak apa, sebab kan ini sebab Windows ratio yang cantik. Walaupun tak ada setup sell lagi, tak ada signal sell lagi, signal buy lagi. Nak tunggu confirmation, saya gemar lagi lah tunggu confirmation baru kita boleh entry dengan sedap, dengan yang confident. Dan ni tak ada lagi setup untuk tak ada lagi dia punya confirmation untuk buy tu. So kalau kita buy, TP kita kat sini, kalau tuan-tuan nak instant sell, pastikan dekat tempat yang lebih cantik lah. Mungkin price boleh turun lebih jauh. Stop loss kita di bawah sikit daripada support dalam 27 pip. Okay, ratio yang Windows ratio kita memang cantik kalau kita dapat sini tuan-tuan. Buy limit kat sini. Taklah tipis, stop loss jauh, ada kat sikit. Sebab ini memang tak nampak dia nak patah balik lagi. Cuma kalau kena ni, dia akan ambil order, insyaAllah dia akan melambung balik. Dan kita target tak jauh, kita hanya target sikit saja untuk sampai ke kawasan resistance kat sini, insyaAllah. Dan kat sini kita akan cuba cari sell semula lah. Right. Okay, buy limit. Untuk setup Euro USD, iaitu buy limit. Jangan lupa lah buy limit, nak cantik. Ini high risk entry Kata saya contoh ni high risk entry, yang mana kalau kena high risk, high reward lah, 4 ni nombor 1. Tapi nak lagi sedap, pastikan dia buat head shoulder macam ni. Dia buat base sekejap. Tuan-tuan boleh kata kat sini dia akan patah balik lah. Okay. Ni setup jumpa di H4 lah. Alright. Setiap penurunan dia akan buat kenaikan. Cuma kenaikan dulu kita nak cuba, sebab ini memang downtrend, kita cuba cara setup sell lagi bagus sebenarnya. Tapi apabila sampai ke kawasan support, ada chance untuk dia test ke previous high, previous swap zone. Jadi kita cuba untuk cari buy kat sini tuan-tuan. Boleh buy Boleh. Selanjutnya saya akan specify boleh. Boleh buy, tak ada masalah. Okey, terima kasih untuk perkongsian. Alright. So Okay tuan-tuan. So kita akan cari lagi pair yang ada USD. UK. Okay, supaya tak bagi kan? Belum lagi. Okay. USD CAD. Tuan-tuan lihat dia punya pergi tu memang dahsyat. Dia pergi sungguh. Bila keadaan jadi macam ni, apa yang perlu kita lihat adalah, okey, kita tengok tuan-tuan, di trend line dia pun tak nampak sebab dia dalam keadaan consolidate sekali dia fly. Okey, dia break kawasan atas, dia fly. Dia fly kat atas kan. Okey. Jadi bila jadi keadaan macam ni, kita kena kecilkan sedikit. Alright. Kita lihat macam ni. Okey, so bila keadaan jadi macam ni, apa yang boleh kita buat adalah, tuan-tuan sama juga tuan-tuan buat ikut trend line. Sebab apa? Sebab sekarang ni keadaan USD tengah ada news news peperangan. Jadi benda akan break trend line. Biasa benda tu akan break trend line. Okey, just kecilkan macam tu saja. Kita buat kecilkan, okey. Supaya kita nak tahu, nampak dia sudah break dengan body dan sekarang nak pergi ke atas kan. Okey, macam mana kecilkan lagi sekali. Saya silap tak buat simple sekali tadi. Okey, nampak. Bila jadi macam tu, kita tengok keadaan dia dah break level 100%. Di sini ke sini level 100% ni dia sudah break. Okey, jadi kita tarik, kita nak tengok dia sudah break, dia sudah sampai ke level berapa persen. Okey, nampak dia sudah break 100% dan berkemungkinan besar untuk dia fly terus ke 1612 adalah sangat-sangat tinggi. Okey, adalah sangat-sangat tinggi. Alright. So, apa yang boleh kita buat adalah di sini. Okay. Tuan-tuan kena kenal pasti level-level yang mungkin boleh jadi BE tuan-tuan sebelum dia fly ke 161.8% ni. Level-level yang boleh tuan-tuan letak sebagai BE. So saya buat pakai garisan mudah. So tuan-tuan lihat, kita zoom sikit kat area sini. Sekejap Okey. So sama-sama kita lihat tuan-tuan, dekat area sini dia sudah berada, dekat area sini. Adakah area yang atas ini? Okey, dia ada sini kan? Sini.
area ni sudah break ke belum? Okey, sudah break level candle kapit dan insyaAllah okey, key level yang pertama di sinilah. Okey, untuk siapa yang masih ragu-ragu, tunggu dia break dulu atau tunggu dia pullback, dia break area sini dulu baru tuan-tuan entry. Terus siapa yang ada money management yang cukup, insyaAllah tuan-tuan boleh buat BE dekat sini dah. Ini BE tuan-tuan yang tuan-tuan kena letak, dan juga di sini tuan-tuan pasti candle kapit kan, tuan-tuan cari area candle kapit lah. Ni buang. Okey. So, untuk yang ni tuan-tuan, siapa yang ada money management yang cukup, saya bagi entry terus, tuan-tuan boleh buy. Okey, boleh buy kedudukan sekarang tuan-tuan buy. TP tuan-tuan di sini. Tuan-tuan satu tak apa, tuan-tuan letak je BE. Yang saya level-level kan tuan-tuan letak BE. Okey. So, stop loss tuan-tuan tak payah jauh. Letak je di bawah trend line ni. Letak je di bawah trend line ni macam tu. Dia punya ratio dia. Okey. Jadi untuk sesiapa yang orang kata apa macam apa masih baru kan, orang kata macam modal masih orang kata apa tak orang kata apa tak ngam lagi untuk nak tahan, tu pastikan dia patah balik, pull back. Dia pun tak akan pull back jauh tuan-tuan. So macam saya kata tadi lah, kalau saya pulakkan tadi level yang tadi kan, dekat sini kot. Sekejap tengok. Okey. Ni untuk level dia akan turning point balik. Sini, dekat sini lah. Okey, level ni saya buat warna kuning. Level di mana kalau anda kata tuan-tuan yang mana tak biasa lagi kan. Okey, tunggu dia naik sini. Dia patah balik sini. Sini baru tuan-tuan entry lah. Baru tuan-tuan entry. Untuk siapa yang ada yang tak ada benefit yang cukup, untuk siapa yang takut loss entry, boleh entry buy tu tuan-tuan. Dia akan patah balik sekejap sampai level tu. Itu saja saya boleh bagi tahu. Okey, UCAT untuk UCAT. Next. NZD USD supaya tak buat kan? Belum. Alright. So NZD USD tuan-tuan. Sama juga konsep saya tunjuk tuan-tuan, sama aja. Kita boleh tengok sama aja konsep saya tunjuk. Yang pertamanya, ni kita buat cara yang sama, berulang-ulang supaya tuan-tuan nampak. Sebab apa? Kalau ada news macam ni, selalu saya akan pakai trend line lah. Alright, nampak Cuma yang ni dia belum break lagi. Okay? Dia belum break dan insyaAllah dia akan sampai ke trend line ni lah. Sebab level trend line ni kalau tuan-tuan perasan level dia adalah level key point. Nampak ni, level sini, level key point tuan ni, level dia. Dia akan sampai sini. Alright, dia akan sampai. Jadi kita cuba tarik Fibo Sama je tuan, saya buat laju-laju sikit, sama je. Alright. So 50%, dia berada di level 50%. 50% ni level yang kuat tuan. Level yang kuat. Mungkin dia akan patah balik sekejap. Keadaannya mungkin dia akan patah balik sekejap. Mungkin sampai sini balik. So sini pun ada level yang kuat Sini dan insyaAllah dia akan turun sampai test trend line. Itu insyaAllah dia akan sampai trend line ataupun level yang kita tandakan ni. Okay? Ataupun sekarang ni dia akan turun terus. Pun boleh juga. Dia turun terus pun boleh. Sebab USD tengah kuat Sama je. Sini insyaAllah dia akan turun terus sampai level bawah ni. Kalau dia break trend line. Kalau dia break trend line, insyaAllah dia akan turun sampai level bawah ni tuan-tuan. Okay? So sekarang ni siapa nak entry tuan-tuan, boleh entry. Sebab dia akan turun sampai trend line tu, insyaAllah. Walaupun sekarang ni di kedudukan 50%, dia akan cuba naik balik sekejap. Tuan-tuan boleh letak dekat sini. Lagi saya cerita pasal apa boleh letak dekat situ. Okay. Tuan-tuan letak dekat sini. Dia punya untuk stop loss dia. Okay. Kenapa kita boleh letak dekat situ? Dia punya level untuk pastikan buat BE kan. Nanti kita cerita level-level BE yang kita kena buat. Okay. So tarik. Okay, kita cari support resistance yang ada dekat sini. Masa support yang ada untuk tuan-tuan buat BE. Yang pertamanya, nampak sini satu. Tuan-tuan mesti kena buat BE dekat situ. Nombor dua, area mana tuan-tuan? Sini satu area sini satu. Area sini, nampak? Area sini. Area yang sangat kuat tuan-tuan kena buat BE. Nombor dua. Nombor tiga, bawah ni lah. Dan yang paling selamat sebelum sampai bawah, tuan-tuan letak BE dekat sini. Nampak Area ini. Okay, ini area yang tuan-tuan kena letak BE. Kenapa saya kata macam tu? Sebab ini adalah support yang sangat-sangat fokus, sangat kuat. Sekiranya dia break trend line, insyaAllah dia akan sampai. Okey. Area saya terpeluk-peluk tu area BE tuan-tuan kena letak. Ni area dia patah balik, insyaAllah dia akan patah balik ke sini lah. Tuan-tuan pastikan kena letak dekat atas sikit pada rekod sebelum ni. Betul. Kadang-kadang dia berekod. Tu bahaya. Okey, macam tu. So ratio ni pun agak comel. Alright. So lagi satu lah saya buat pair. USD JPY.
Okey. USD JPY ni keadaan dia JPY sekarang tengah kuat. Sekarang tengah kuat. Okey. Dan tidak, kita tak boleh kata dia akan, JPY dia akan kuat lama-lama tak juga. Mungkin USD akan lebih kuat daripada dia. Tapi tak apa, macam mana pun kena tengok juga news. Kalau ada news yang apa tu, kena ada stop loss kan. Patah balik macam mana pun kita sanggup rugi macam mana. Sebab itu di luar jangkaan. Di luar jangkaan. Okay. So sebelum tu tanda juga cara yang sama saya tunjuk. Tanda je trend line. Tak apa, tanda je trend line tuan. Tanda macam tu. Okay, ni baru break dengan body tuan. Baru break dengan body JPY. Okay. Kemungkinan dia break dengan body pun ada ataupun belum lagi close pun ada. Ni tak boleh, sebab dia punya trend line ni tak berapa cantik tuan. Jadi kita cara dia kita nak tahu, kita kena tarik fibo je macam ni. Kita tarik fibo je. Tanda betul-betul tarik. Tarik yang mana dia start reject tadi. Okay, kat situ. So insya-Allah tuan-tuan dia akan teruskan perjuangan dia ke 50%. Dekat sinilah kita akan tahu sama ada dia akan patut USD menguat ataupun JPY lagi kuat pada USD. Okay. Jadi di area-area macam ni tuan-tuan kena cari juga level support resistance yang di manakah kita rasa dia akan touch kat situ. Iaitu terutama di level 50%. Memang tuan-tuan, memang level 50% itu high volume area. Memang kuat. Level 1.8 ni nampak ni. Ni area yang kuat ni. Area atas ni sukar sedikit sukar sedikit. Sebab saya yakin dia akan sampai ke sini dan insya-Allah bukan saya yakin saya teman-teman, sebab sini resistance dia valid. Tetapi di sini ada banyak dua kali dia punya high volume area. Bermaksud dia akan patah balik juga. Dia akan patah balik untuk mencari balik point ini. Ini point yang ada dan ini point yang lagi solid lah. Ini pun solid ni. Ini pun solid tuan. Tanda sekejap. Ini point juga. Ini pun kuat ni tuan. Kuat ni. Okay. So keadaan dia macam ni. Di mana saya pergerakan dia tidaklah, pada saya tidaklah terlampau kuat dan mungkin sampai sinilah. Mungkin sampai 50% dia akan patah balik. Patah balik ke sini. Okay. Jadi untuk UJ ni saya tak boleh nak bagi signal juga sebab ada bahaya dia. Kalau tuan-tuan nak entry sekarang boleh untuk sampai 50%. Saya boleh bagi short signal lah. Short signal boleh. Scalping, untuk trade scalping. Untuk pergi TFL lebih kecil, tuan-tuan entry lah. Okay. Stop loss dia tentang bubuh tu bawa rekod sikit je. Tak apalah bubuh macam ni. Kalau stop loss tentang ni kan. Okay, ni pun ni. Okay, ni kan. Tapi tak cantik tu kan. Tak cantik. Pada saya tak nak bagi lah. Tak cantik Kalau siapa mimpi endurance macam saya tu boleh lah. Sebab stop loss saya tak boleh bagi sini kan. InsyaAllah. Siapa yang mimpi endurance, gerakan dia akan sampai ke sini lah. Saya beritahu area dia akan sampai ke sini. Dia sampai 50%. Macam tu. Saya tak boleh nak bagi, tak boleh nak bagi apa ni. Sini sebab stop loss tak kena yang ni. Macam saya punya trend peak endurance, dia akan sampai ke 50%. Ini point dia lah. Point level yang dia akan sampai insya-Allah. Point ni. Lepas scalping tu boleh tinggal kat situ. Itu saja supaya saya pasal tamat dia dulu. InsyaAllah. Terima kasih Jeffo F atas analisa yang diberi. Jadi saya akan tengok balik carta-carta yang saya kongsikan sebentar tadi. Kokot ada setup untuk kita share pada pukul 11 malam nanti. Sekarang ni dah masuk pukul 11 dah. Okay, macam saya nak timbang balik untuk Euro USD, saya nampak saya tak buy, cuma kita kena tunggu dia tak buy limit lah sampai ke area-area bawah sikit. Kerana di sini merupakan area demand. Area demand insya-Allah dia boleh naik sampai at least sampai 1.12. Yang mana sini dia pernah jadi kawasan resistance sekejap. So ini pun pernah jadi resistance sekejap, jadi kita tak boleh target jauh. Mungkin kalau tuan-tuan ingat kita boleh target sampai atas dia balik. Ini memang kita kena tengok news peperangan macam mana. Jadi kalau biasanya dia akan bagi saya dia akan reject balik kat area sini lah. Dari sini dia akan buat rejection, yang mana kalau tuan-tuan gunakan teknik support resistance, ini nanti setup yang saya beri sebenarnya. Bila sampai ke kawasan support, kita cuba cari setup buy macam ni yang saya tunjukkan. Cuma untuk setup buy dia, saya kena tengok carta ni nampak head and shoulder baru saya boleh entry buy. Tapi kalau macam tuan-tuan macam saya yang tak ada apa masa sangat
nak tengok carta, tuan-tuan boleh letak buy limit dan tinggal saja. Dan stop loss kita dalam 20 ke 30 pip di bawah kawasan support. Kalau kena stop loss tak apa, itu kita gentle, kita akan jaga setup lain. Kalau dapat TP terus letak BE. Kita nak elakkan market kena kita balik sebabkan dia ni satu impulsive sell yang kuat, tapi insyaAllah bagi saya dia boleh at least patah balik lah, pullback ke area sini balik. Kita tak ada agak jauh pun, kita just nak tengok trade apa yang kita nampak sebenarnya. Untuk pair yang saya target tadi, Euro NZD di H1, ini merupakan setup double bottom. Tapi kalau tuan-tuan ada money management yang cantik, tuan-tuan boleh entry Euro NZD. So double bottom bagi saya reaction yang solid. Dan kalau tuan-tuan entry buy, TP kita di kawasan previous support lah. Ni support, jadi TP kita dekat sini pun tuan-tuan tarik line dapat situ dah cukup. Biasanya dia akan pergi lebih jauh lah, tapi kita kena tunggu dia buat previous high kat sini baru kita boleh buy semula. Dia akan pergi lagi jauh. Biasanya dia akan buat macam tu kalau dia nak naik. Tengah-tengah market volatile ni, kita ambil play safe punya measure lah. Seterusnya saya dapat dua tadi lah. Untuk Euro JPY ini tak nampak lagi pullback. Mungkin kat belakang ni dia ada. So kalau ikutkan di Dufresne Daily kita dapat shadow. So shadow ni di mana? Shadow ni pernah berlaku di kawasan support lah. So dari sini dia akan terbalik, tapi bagi saya memang dia boleh turun lagi lah. Dia boleh turun lagi. At least dia akan masuk sekali kedua, kali ketiga ke dalam ni. Dalam seminggu akan datang. Ada kawasan sini pada hari support. Dan kalau tuan-tuan entry kat sini, stop loss tuan-tuan adalah di bawah previous support lah. So kalau previous support kita letak dekat sini. Ini stop loss kita. Cuma nak entry buy, pastikan di daily kita dapat setup price reject di kawasan sini, ataupun dia sampai dekat kawasan demand bawah ni baru kita entry buy. Untuk JPY sekarang tak ada setup lagi. Untuk GU memang tak ada setup lagi. Tengok sebatang di daily. Dan next target memang boleh turun ke kawasan support lah. Memang kita target support je mai. Biasanya kawasan support ni dia akan buat pullback lah 131. Untuk GU memang saya tak galakkan trade. Nampak macam nak naik, tapi sekali dia bantai turun. Kena sebatang lah tu. Tak ada setup. Untuk jadi JPY dia buat correction wave, dan ini sebenarnya pattern megaphone yang kita selalu sebut. Pattern megaphone yang merupakan pattern yang pattern yang sangat bahaya pada trader. So kalau tuan-tuan dapat setup, dapat tanda macam ni, dapat bentuk parallel ni, insya-Allah kita boleh pakai Manito. Kita masuk ke SOP Manito di H4 ni, dan kita cuba cari entry di time frame lebih kecil. Okey. Seterusnya kita cuba identify point paling tinggi, point paling rendah dalam line chart ni. So ini point paling tinggi, ni point paling rendah, dan kita cuba untuk target. Kita tarik Manito kita dengan matching point paling rendah ni. First SOP dia memang kena tukar ke line chart. Yang kedua kita buka parallel channel, ambil point paling rendah, panjangkan, kita tarik sampai point paling tinggi, dan panjangkan kita punya trend line. So kita dapat tengah price tengah bermain di bawah kawasan Manito ni, menunjukkan price tengah downtrend. So kita tarik balik ke sini, kita dapat lihat price dia tengah, dia sedang mungkin untuk cuba untuk turun ke kawasan sini. So apabila SOP ini, tuan-tuan boleh tunggu price untuk reject kat sini. Kalau tuan-tuan dapat NZD JPY kat sini first dia reject, tuan-tuan akan sini SOP buy kita. Yang kedua, sekiranya price dia close dengan body di dalam baby Manito ni lah. Baby Manito ni dia close kat dalam body dengan kena body, TP kita dekat sini.
ATP kita di line gravity tu. Okay. Kalau ni ada kemungkinan untuk dia buat reversal, tapi dia masih H4 ni masih awal lagi lah, tak close lagi. Kita nak kata apa tak boleh. So 2 point entry yang kita boleh tunggu. Okay, market tengah volatile, memang tak boleh apa-apa. Boleh faham? Boleh buat cantik. So saya jumpa beberapa pair yang sedap untuk kita trade. Jadi pada malam ni tuan-tuan boleh standby di pair-pair yang saya tandangkan ni, NZD JPY, Euro NZD, Euro USD. Minyak tak ada. Minyak saya bagi saya tak sell tadi entry sell, instant sell. So entry sell. Ni dia tengah naik back dulu. Biasanya tuan-tuan letak sell limit sini. Dari sini dah nak tuan-tuan nak sell dah boleh. Nak sell instant sell dah boleh. Okay, bagi saya dia akan turun balik ke kawasan sini. Bila untung buat break even. So saya akan pass ke C4F lah. Mungkin dia ada nak kongsi Okey, kita sebelum close. Terima kasih C4S. Okey, jadi saya akan kongsikan untuk saya punya. Okey, yang saya ada bagi tahu tadi tentang UJ tentang ni sampai 50% dah sampai dah pun. Sampai scalping tadi dah kena dah CP dia. Okey, untuk UJ dah kena CP dah. Bukan yang mana scalping tadi 50% insya-Allah dia akan sampai juga. Okey. Untuk NZD kita just review sekali lagi lah macam saya kata tadi. Untuk review saja. Okey, ni dia turun ni. Kalau dia close dengan body insya-Allah dia akan turun lagi lah. Sekali lalu juga untuk sebelum kita close kan. Alright, ini nampak dia ada short key biasa. Dia akan patah balik ke sapih ataupun dia akan terus naik. Tak ada masalah, tuan-tuan boleh hold yang tu. Untuk GU. Nampak GU pun tadi daripada turun dah kena ni dah. Tuan-tuan, hampir kena dah. Hampir kena 86% dah. Tuan-tuan kalau entry tadi pun dah hampir kena TP dah. Dia tabi'i ni Faham? Jadi, kena tabi'i. Level apa tipu kena tabi'i. Ini pun dah turun, nampak dah kena BE pertama dah. Tuan-tuan boleh hold dulu lah. Situ lah, boleh hold lah. Itu saja saya beritahu. Cuma yang UK tadi, siapa dah, tapi dah kena dah. Yang ni kena tengok-tengok keadaan juga. Ya, betul. Itu yang tu saja lah kot daripada saya. Okey, baik. Jadi saya harap apa yang kami kongsikan pada malam ni dapat membantu tuan-tuan dalam trading. Jadi kita jumpa lagi pada minggu depan kot CFF. InsyaAllah. Okey, so tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan kekurangan daripada kami berdua, kami mohon ampun. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.